صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 62, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 62, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Wajib pelihara harta. 6. Yang ke-6 daripada 6 kulliyat. Kulliyat ini beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Kullun tu sekalian, juz'un tu sebahagian-sebahagian. Kullun sekalian, juz'un satu bahagian, sejuzu. Jadi kullun ni sekalian, kulliyat beberapa perkara yang dibahasakan kepada sekalian. Dinamakan kulli kerana tercabang daripada 6 perkara ini beberapa hukum yang banyak. Beberapa hukum yang banyak. Yang paling besarnya pelihara agama, tercabang di bawahnya beberapa hukum yang sangat banyak. Itu yang pertama, kulliyat yang pertama yang paling besar sekali. Kulliyat yang kedua, pelihara diri. Jangan melakukan perkara yang membinasakan diri, dan jangan melakukan perkara yang membinasakan orang lain. Pelihara diri, itu yang kedua. Yang ketiga, pelihara akal. Akal nilah letaknya nilai seseorang manusia. Letaknya di akal. Kalau manusia tidak pelihara akal, contohnya minum minuman yang memabukkan, hilang akal, manusia ni akan jatuh lebih rendah daripada binatang. Binatang dia tidak berakal, dia hanya ada nafsu. Tiba-tiba manusia yang ada akal ni dihilangkan akal dengan minum minuman yang memabukkan, lebih rendah daripada binatang. Akal itulah harga nilai diri seorang manusia. Maka wajib pelihara akal. Yang keempat, pelihara nasab, pelihara keturunan, dengan bahawa kena pelihara air mani, dengan bahawa jangan berzina. Bila berzina, walaupun hamil, tetapi terputus nasab dengan lelaki yang menghamilkan dia. Terputus nasab. Kita bicara panjang dah minggu lepas dan minggu terdahulu. Hak berkaitan daripada zina. Yang mana musibah zina ni sangat besar.
musibah zina ni merosakkan agama diri dan merosakkan maruah keluarga daripada perbuatan zina. Yang mana di antara tandaan akhir zaman adalah berluas-luasa zina dan berluas-luasa riba. Ini di antara alamat akhir zaman. Berluas-luasa zina, berluas-luasa riba. Yang mana orang yang berzina ni ada di kalangan mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang berzina. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila hamil maka nasabnya terputus. Nasabnya terputus. Kita bicara hak panjangnya. Hamil sebelum perkahwinan, yang mana kebanyakan fatwa negeri di Malaysia, walaupun hamil di luar perkahwinan, tetapi kalau melahirkan anak 6 bulan 2 lahzah selepas perkahwinan, maka sah nasab, disabitkan nasab. Kalau kurang 6 bulan maka tidak sah nasab. Terputus nasab ni lah panjang bicara. Jadi kalau saya sebut dalam minggu lepasnya, dia memang lelaki tersebutlah yang berzina dengan perempuan ni. Perempuan tidak ada lelaki lain, tapi dia berkahwin tu lewat. Makna lekat perut tu kita kata 5-6 bulan dah baru berkahwin. 3-4 bulan kau beranaklah perempuan tu. Maka tidak sah nasab dengan lelaki, walaupun lelaki itu ayah nisbah biologi sekalipun. Maka menjadi mahram kepada anak ni bukan sebagai anak kandung, tetapi anak tiri. Bukan sebagai bapak kandung, tetapi bapak tiri. Bila bapak tiri tidak boleh menjadi wali. Bila bapak tiri tidak ada pusaka mempusakai. Ini kita bicara panjang dah ni. Kemudian saya ada terbaca satu komen tu. Jadi kalau bapak tiri wuduk tidak batal. Betul lah tidak batal sebab mahram. Tetapi tidak boleh buka aurah dah. Dia tidak boleh buka aurah ni bukan mahram bapak tiri wuduk tak batal. Semua dengan orang tak boleh buka aurah. Jadi apabila bapak tiri wuduk tak batal, tapi aurah tak boleh buka. Bapak kandung wuduk tak batal, aurah tak boleh buka juga. Bukan bapak tiri je. Jadi pelik juga kadang-kadang. Dan sekarang ni lelaki itu bukan sebagai bapak kandung, bapak tiri. Mahram lah. Bersentuh wuduk tak batal lah. Tapi tak boleh buka aurah kan. Memang tak boleh buka aurah, bukan kata dengan mahram. Sesama perempuan tak boleh buka aurah, sesama lelaki tak boleh buka aurah, seorang diri tak boleh buka aurah. Ada ni. Ayah tiri bersentuh wuduk tak batal, betul lah sebab mahram. Tetapi aurah tak boleh buka. Aurah tak boleh buka belaka. Sekarang ni seorang diri dia panggil aurah di dalam khulwah, dia panggil. Seorang diri, tak ada orang lain. Telanjang bulat-bulat, hukumnya haram sebab ada aurah. Tak ada ni. Aurah dengan mahram. Mahram tu ayah kandung ke, ayah tiri ke, datuk kandung ke, datuk tiri ke, anak kandung ke, anak tiri ke, sama-sama lelaki ke, sama-sama perempuan ke, lelaki dengan perempuan ke, perempuan dengan lelaki ke, aurah antara pusat dan lutut tak boleh buka aurah belaka. Ada ni. Dengan anak kandung kita lelaki, anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, anak tiri lelaki, anak tiri perempuan, mahram kita sebagai bapa,
Tidak boleh buka aurah. Bukan tiri sahaja wuduk tidak batal, tapi aurah tak boleh buka. Tak boleh buka aurah. Lelaki dengan lelaki wajib tutup aurah antara pusat dan lutut. Perempuan dengan perempuan sama-sama muslimah, sama-sama perempuan Islam, aurah antara pusat dan lutut. Seorang diri dalam bilik tutup rapat sekalipun wajib tutup aurah. Buka aurah seorang diri hukumnya haram. Sedar tak kita ni ada aurah dalam khulwah? Sedar tak? Khulwah seorang diri, bersunyi seorang diri, wajib kena tutup aurah. Hak tadi aurah sesama lelaki, sesama perempuan muslimah, aurah sesama mahram antara pusat dan lutut. Faham tak ni? Kita jaga orang tua yang uzur. Orang tua tu ayah kita, lelaki ke, anak perempuan ke, jangan buka aurah ayah antara pusat dan lutut. Jaga ibu yang uzur. Yang jaga tu anak perempuan ke, menantu perempuan ke, anak kandung lelaki ke, menantu lelaki ke, jangan buka aurah ibu tu antara pusat dan lutut. Ada ni. Ayah yang uzur, ibu yang uzur, anak lelaki ke perempuan, menantu lelaki ke perempuan, aurahnya sama. Cuma kalau ayah yang uzur, lebih selesa anak lelaki ataupun menantu lelaki yang tolong. Kalau ibu yang uzur, lebih selesa anak perempuan ataupun menantu perempuan yang tolong. Tu selesa, aurahnya sama antara pusat dan lutut. Janganlah nak mandi orang tu uzur ni dibuat macam baby. Tak ada baby, dia buat talanjang bulat-bulat. Haram seumpama tu. Aurah ni adalah maruah diri, kehormatan diri itu aurah. Perkara yang memalukan diri. Kita buka kemaluan ibu bapa, kita buka keaiban ibu bapa. Ni kalau buat seumpama tu, wajib kena tutup aurah, kena jaga. Itu hak kebanyakannya antara pusat dan lutut. Nak tanya aurah seorang diri, sebelum kita sambung bab bicara kuliah yang 6 ni, aurah seorang diri. Aurah lelaki seorang diri, aurah perempuan seorang diri, setakat mana? Haram buka ni, haram buka. Seorang diri ni dalam bilik tutup rapat, pintu tutup rapat, tingkap tutup rapat, seorang diri wajib tutup aurah. Buka aurah hukumnya haram. Setakat mana kau aurah lelaki seorang diri, setakat mana kau aurah perempuan seorang diri. Ni kadang-kadang ilmu rasa macam mudah, tapi belajar dah tak ingat. Aurah lelaki seorang diri dua kemaluan. Sekurang-kurangnya kena pakai seluar dalam, janganlah telanjang bulat-bulat gitu. Aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Pakai seluar dalam sahaja seorang diri, masih lagi terbuka aurah, masih lagi hukumnya haram. Walaupun satu pandangan aurah seorang diri, lelaki dan perempuan sama, iaitu dua kemaluan. Perempuan pun cukup dengan pakai seluar dalam saja. Tapi pandangan muktamad, aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Pakai seluar dalam saja seorang diri, hukumnya haram, masih lagi terbuka aurah. Lelaki cukup dah seluar dalam, sebab aurah seorang diri dua kemaluan. Mana? Faham tak tu hukum? Barulah dibenarkan buka aurah seorang diri jikalau ada hajah, ada kerana. Seorang diri ni seorang diri, ada kerana
walaupun li adna gharadin, walaupun sekurang-kurang hajah sekalipun. Kalau mandi, mandi tu hajah besar dah mandi tu. Mandi itu kan seorang diri wajib tutup aurah, tapi kerana mandi itu hajah yang besar dah. Dia haruskan buka aurah, dia haruskan mandi telanjang. Buka aurah dah panggil tu. Tapi ada hajah, tapi tu hajah besar dah mandi. Tapi adabnya mandi dengan kain basahan, itu adab. Tapi kalau telanjang sudah diharuskan pada syarak sebab ada hajah. Sekurang-kurang hajah pun boleh dah. Allah ni misal kita nak nyapu rumah perempuan ni, rumah tak ada orang ni, tutup rapat pintu dan tingkap. Allah kalau nyapu rumah berabuk kuat ni, kena lekat abuk dia pakaian, dia pun buka habis, dia pun telanjang bulat, dia pun sapu rumah, boleh dah. Sebab apa? Ada hajah. Apa hajah? Kerana takut berabuk pakaian, dia pun sapu rumah sambil menyanyi. Hajah orang panggil itu. Nak masuk air kena minyak ni, baju kain ni dia pun buka habis, dia pun masuk telanjang. Ada hajah diharuskan pada syarak, hajah kecil sekalipun. Ada ni. Tapi hukum asalnya ada aurah, wajib tutup aurah, buka aurah tanpa hajah, hukumnya haram. Allah panahnya lah, dia pun buka aurah dia kerana panah, hajah dia panggil. Saja tak ada apa kerana je. Nak buat saja je, panah pun tidak, apa pun tidak panah. Apa kipas ada, aircon ada. Dia nak buat macam Mak Saleh telanjang, dia pun telanjang atas katil seorang diri. Hukumnya haram, tak ada sebarang hajah. Tapi telanjang apa? Panas sangat. Telanjang sungguh ni. Tapi kalau tak ada pakaian, tutup dengan selimut, tak panggil telanjang. Tutup selimut tak panggil telanjang. Anak cerita ada aurah walaupun seorang diri. Contoh, orang berwudu tiba-tiba dalam keadaan telanjang. Boleh ke tak boleh? Berwudu hukum lain, bertelanjang hukum lain. Bertelanjang bukan aurah seorang diri tanpa kena hajat, hukumnya haram. Tapi kenapa dia bertelanjang? Dia baru sudah mandi, tubuh dia basah lagi, maka tak diharuskan telanjang. Dah dia berwudu, tak ada kena mengena dengan wudu. Dah beradab ke berwudu serta bertelanjang? Bukan berwudu, mandi. Bertelanjang pun tak beradab dah sama telah berwudu. Mana ni? Mandi, bertelanjang pun tak beradab dah walaupun diharuskan. Sama telah kita nak berwudu ni, nak telanjang. Tapi tak ada kaitan antara wudu dengan telanjang. Telanjang buka aurah seorang diri. Kenapa? Kerana baru sudah mandi, diharuskan. Berwudu serta bertelanjang, wudu tak ada kaitan. Bertelanjang tu kenapa? Baru ada kaitan hukum. Ni ada yang berwuduk sebab telanjang, wuduk tidak sah. Apa kena mengena pula? Jadi orang minggu lepas tak ayat tiri wuduk tak batal, tapi aurah tak boleh buka. Aurah tak boleh buka belaka walaupun dengan ayah kandung sekalipun, walaupun sesama lelaki sesama perempuan sekalipun, walaupun seorang diri sekalipun. Itu bab aurah. Jadi hak pelihara nasab, ni pelihara nasab. Pelihara nasab, air mani tu kena jaga. Pelihara daripada berzina. Yang kelima, pelihara kemaluan, ni pelihara maru'ah. Berkelakuan, berpakaian yang seumpama, yang selayaknya. Jangan berpakaian, berkelakuan yang tidak selayaknya dengan kedudukan kita, dengan umur kita. Dia ada imej dia panggil. Ada imej. Orang yang berilmu ada imej, orang yang jadi imam bila ada imej, kena jaga belaka tu. Orang tua, ayah haji ada imej, kena jaga belaka. Ada ni. Penting jaga imej ni. Sampai ke dalam bicara hukum fiqh, kena musibah. Kena musibah. Maknanya tinggal sehelai sepinggang. Tinggal sehelai sepinggang. Orang pun hantarlah pakaian.
tiba-tiba pakaian yang dihantar tu sesuai untuk anak-anak muda je. Tutupi aurah belaka tak ada, atau hak tidak menutupi aurah, tapi untuk orang muda je. Orang yang hantar bantuan tu berkali, dia orang muda berkali pakaian orang muda-muda. Dia orang tua, ayah haji, ada imej agama. Tengok-tengok ada seluar jeans, baju t-shirt dengan gambar bola lah, gambar kelab bola lah contohnya, menutupi aurah. Tapi orang tua dengan seluar jeans, dengan pakaian baju yang lambang bola gitu, sesuai tak dengan imej orang tua? Ayah haji tak sesuai. Ada tak perkara lain? Tak ada. Gugur tuntutan fardu ain semayang Jumaat. Gugur tuntutan fardu ain sembahyang Jumaat. Sebab tidak ada pakaian yang selayaknya. Pakaian tu menutupi aurah, tapi tak ada yang selayaknya dengan dia. Gitu lalu benar. Sembahyang Jumaat fardu ain ni besar dalam agama. Tapi oleh kerana tidak ada pakaian yang selayaknya, maka gugur fardu ain sembahyang Jumaat, fardu kifayah sembahyang berjemaah. Ada ni. Tak ada kenderaan yang selayaknya nak pergi sembahyang Jumaat. Kenderaannya hak ada tu rosak. Contohnya rosak. Ada. Hak adanya hak anak. Hak anak ni pula hak dia buat belaka dah. Mana kalau mutu kok dia punya exhaust dia tu macam kapal terbang dah. Contohnya. Layak dah orang tua nak pergi masjid dengan mutu seumpama tu. Kalau pak naik mutu tu, ayah haji ni jadi mak rempik pula ke? Layak dah kenderaan tu. Tak layak. Tak ada kenderaan lain. Gugur tuntutan fardu ain sembahyang Jumaat. Berjalan kaki layak tak dia berjalan kaki? Ada ni. Layak tak dia berjalan kaki? Tak layak dia berjalan kaki. Imej dia ada. Ini dalam agama. Pentingnya jaga kemaluan, jaga imej. Imej diri. Maru'ah diri, maru'ah orang lain. Oleh kerana jaga maru'ah ni lah syarak mengharamkan mengumpat, syarak mengharamkan fitnah, syarak mengharamkan maki hamung. Sebab apa? Menjatuhkan maru'ah orang. Cerita keburukan orang, dia menjatuhkan maru'ah orang. Maru'ah orang saja yang jatuh, maru'ah diri pun jatuh juga. Maruah diri pun jatuh juga. Orang yang mengumpat, macam mana maruah dia? Allah tak sangka sungguhlah. Ngaji agama, berjumpa dengan dia, duduk mengumpat ke orang, jatuh dah maruah. Maruah diri sendiri. Sebab tu syarak mengharamkan mengumpat, mengharamkan fitnah, mengharamkan maki hamung, menjatuhkan maruah diri dan menjatuhkan maruah orang lain. Ini orang yang ada maruah. Kalau orang tu sendiri yang menjatuh maruah dia, dia sendiri yang menjatuhkan maruah dia, dia berpakaian yang tidak senonoh, dia menjatuhkan maruah dia. Maka orang seumpama ni, kalau kata nak umpat, syarak membenarkan. Kalau kata nak mahu depan ramai, syarak membenarkan. Malu dia tak ada malu dah. Dia tak ada maruah dah. Sebab dia berpakaian tidak senonoh. Ni contoh. Dia sudah menjatuhkan maruah dia. Dia berpakaian yang mendedahkan aurat, tak senonoh. Maka orang yang menzahirkan kemaksiatan seumpama ini, dia menjatuhkan maruah diri dia. Syarak tidak mengharamkan kita mengumpat dia. Tadi kata mengumpat menjatuhkan maruah. Maruah dia sendiri sudah jatuhkan. Dia sudah tidak ada maruah. Jatuh maruah macam mana? Maruah dia, harga diri dia, imej dia sudah tidak ada. Maka syarak membenarkan mengumpat atas perbuatan dia itu.
Mengumpat atas perbuatan dia lah. Jangan sentuh perkara lain. Jangan sentuh perkara lain lah. Mana? Dia mendedah aurah. Cerita dedah aurah dia lah. Jangan sentuh perkara lain. Tuangnya hitam. Hitam tu salah ke? Tuangnya gemuk. Gemuk tu salah ke? Tu tidak dibenarkan. Atau mengumpat yang tidak dibenarkan. Sebab dia hitam ke? Dia gemuk ke? Hidung kita panggil hidung kepek tau. Dia panggil hidung kemek ke apa? Hidung tu lah. Itu bukan benda yang salah. Tu jangan sentuh. Adapun perbuatan dia menjatuhkan maruah diri dia dengan berbagai yang tidak senonoh, macam artis contohnya, perkara tidak senonoh, boleh diumpat, boleh dikata depan-depan. Badan ni boleh ada apa-apa. Dalam kampung tu ada budak perempuan memang tak senonoh sungguh dianya. Ada orang yang hok jenis debe, jenis orang berani. Dia pun sekat mutu budak ni, dia kata depan-depan batang hidung, hak syarak membenarkan. Malulah dia. Dia tak ada malu dah. Dia panggil tak ada kemaluan. Saya sebut ngulpah kan. Dia panggil tak ada kemaluan. Bukan tak ada kemaluan. Hak tu tak ada kemaluan. Dia tak ada malu. Kamu ni depan-depan orang, kamu memalukan dia. Dia tak ada kemaluan. Nak malu apa? Tak ada malu. Syarak membenarkan. Sebab terkadang orang seumpama ni yang menunjuk-nunjukkan kemaksiatan, dia perlu pada orang gini. Jangan pergi kampung tu. Ada seorang kampung tu, kalau kamu masuk je kampung tu, ni grup-grup perempuan yang tak senonoh ni, kalau masuk kampung tu malu kamu. Jadi tertegah maksiat bila ada orang seumpama ni. Boleh ke menjatuhkan maruah orang gitu? Dia tak ada maruah dah. Syarat membenarkan. Ada ni. Jadi dia haramkan mengumpat, memfitnah, memaki hamu, sama telah pula menuduh orang berzina. Sebab apa? Kerana wajib jaga maruah. Tuduh orang zina, qazaf 80 sebatan. 80 sebatan. Ingat baik tu. Itu boleh tengok di awal surah An-Nur. Di awal surah An-Nur dibicara berkaitan dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Itu berzina perempuan, berzina lelaki sebab 100 rotang. Di awal surah An-Nur ada cerita yang berkaitan dengan tuduh mengumpat wallazina yarmunal muhsanat wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasikun. Fajliduhum samanina jaldah, tuduh zina. Kemudian tidak didatangkan 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah, maka sebab oleh kamu akan mereka dengan 80 sebatan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki sebabnya 100. Tuduh zina 80, kurang 20 je. Kurang 20 je. Berzina 100, tuduh zina, kemudian tidak didatangkan 4 saksi, kena sebab fajliduhum samanina jaldah, 80 sebatan, kurang 20 je. Berzina dosa dengan Allah Ta'ala. Tuduh orang zina dosa dengan anak Adam. Ada ni. Dah tu balik daripada kerja jauh-jauh, mengandung, tak ada suami, berzina, mana 4 saksi? Memang tak ada 4 saksi, 80 sebatan. Allah halah 80 sebatan. Quran perintah fajliduhum samanina jaldah, sebab oleh kamu akan mereka itu 80 sebatan. Quran yang perintah.
Oh, tak kena hukum ni tak ada sekarang. Kena di hari akhirah. Kena disebab di muka nakir hak permulaan dianya. Lepas tu apa? Di balik mengandung tak ada suami, lah, sudahlah, kat tu. Kau dah berzina apa dia pula? Berzina, mana 4 saksi? Tu je. Ni kena ingat baik ni. Ni kadang-kadang orang ni dia kurang terdedah hukum ni, berat itu dua orang zina ni. Ada satu kelas tu, dah ustaz tak boleh kata berzina. Tak boleh lah, boleh kata berzina, tapi kemukakan 4 saksi. 4 saksi yang adil, yang tengok dengan mata lendek, celok masuk dalam bekas celok. 4 saksi yang adil, 4 saksi yang adil lelaki, tengok dengan mata lendek. Tengok betul-betul mata lendek ni, bukan tengok dalam filem dengan apa ni. Tengok celok masuk dalam bekas celok. Faham tak? Celok benda pula. Faham lah. Satu kinayah dia panggil. Dah Nabi mana 4 saksi? Memang lah. Pada masa Nabi SAW pun tak ada 4 saksi. Hak disebab tu dia mengaku. Tak ada ni. Tak ada 4 saksi. Sama sekarang pula. Nak cari mana 4 saksi? Ditutup pintu apa? Orang ketuk pintu dia selesailah bagian kerjaan dianya. Tangkap berdua-duaan. Hanya boleh cas sebagai khalwah. Ada cas khalwah je. Ataupun percubaan zina. Tak cas zina. Sebab apa? Tak nampak. Pintu tutup apa? Pada masa kita sekarang. Nak cari 4 saksi macam mana? Dah tak ada, tak boleh kata apa, tak boleh kata apa. Lepas tu ustaz tengok kelik-kelik je. Tengok kelik-kelik. Tengok kelik-kelik je dia kata. Tengok kelik-kelik. Tak puas hati. Orang tu tua ni, tak puas hati. Dah dia tak ada suami. Balik bawa perut mengandung. Tak boleh kata apa-apa, tak boleh kata apa-apa. Tak boleh kata mengandung tu boleh. Nak kata berzina tu tak boleh. Kita tengok kelik-kelik. Tengok kelik-kelik. Tuduh zina je 80 sebab. Mu tengok aku tengok mu. Tak tahu hukum. Berzina lah 100 sebatang. Tuduh zina 80 sebatang. Tuduh zina walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tuduh zina akan perempuan yang terpelihara kehormatan dia, yang muhsanat. Kalau perempuan sundal, itu tak masuk. Itu bukan muhsanat. Itu bukan perempuan yang terpelihara kehormatan. Itu perempuan jahat, tak masuk dalam ayat ni. Tuduh perempuan yang muhsanat, kemudian tidak didatangkan 4 saksi. Fajliduhum samani najaldah. Maka sebab oleh kamu akan mereka itu dengan 80 sebatang. Sekali tuduh 80 sebatang. Dia cakap depan orang lain pula. Tuduh zina tanpa 4 saksi 80 sebatang. Banyak mana 80. Dosa anak Adam pula tu. Sebab di muka nakir. Jangan bawa mulut perkara ni. Inilah musibah dia berzina. Dia panggil apa? Rantaian di ke belakang tu pula. Tuduh zina, lahir anak dikata anak zina. Jadi banyak ni. Berzina ni satu ni kemaksiatan yang besar. Dia punya susulan dia tu. Hamil, maka dituduh berzina tanpa 4 saksi. Lahir anak, dikatakan anak zina tanpa kemukakan 4 saksi. Tu qazah belaka tu. Berpunca daripada permulaannya zina. Ada ni. Mana tengok kelik-kelik, jangan kata apa. Jangan kata apa. Haram dosa besar berkait dengan hukum hudud. Tuduh orang berzina tanpa 4 saksi, tapi muhsanat lah. Tuduh zina ke, tuduh liwat ke, samalah. Dia tak boleh tuduh, melainkan kena kemukakan 4 saksi.
Empat saksi yang adil. Kalau dia mengaku lain, perlu dua saksi saja. Kalau dia mengaku, dia cerita, oh masa muda kita biasalah pergi golok cari perempuan pelacur. Dia mengaku depan orang dia berzina. Ada dua saksi yang adil, dengar perkataan dia, report pada kerajaan boleh sebab dia satu sebatan. Kalau dia berzina belum berkahwin, kalau dia berzina lepas berkahwin, dia kena rejam sampai ke mati. Dah dia mengaku. Jangan duk cerita. Kalau tengok empat saksi, kalau dia mengaku hanya perlu dua saksi saja. Dua saksi yang dengar pengakuan dia tadi ni, report pada kerajaan, si Anu ni pada masa muda dia berzina, maka kena sebatang 100 watang. Cerita mudah-mudah perkara maksiat lampau, cerita kejahatan lampau tu haram dah. Ni cerita hak maksiat berzina yang berkait dengan hukum hudud. Habislah. Kan kata nak 4 saksi tu melihat. Adapun mengaku hanya 2 saksi saja sudah memada untuk dijatuhkan hukuman hudud. Belum berkahwin 100 sebatang, sudah berkahwin rejam sampai ke mati. Ini hukum agama. Itu hak jaga maruah. Keenam, wajib pelihara harta. Cari harta tidak wajib, pelihara harta tu wajib. Dan pelihara akan harta, dengan pelihara harta kita daripada mengerjakan pekerjaan yang tidak mengizin dan pekerjaan yang ditegah tidak mengizin, yang ditegah oleh syarak. Oleh syarak tu pakai kepada tidak mengizin dan juga yang ditegah. Pekerjaan yang tidak mengizin oleh syarak lah. Dan pekerjaan yang ditegah oleh syarak, oleh undang-undang agama. Jadi pelihara harta daripada mengerjakan pekerjaan yang syarak tidak izinkan, syarak tidak benarkan. Kenapa? Kerana al-mal malullah. Harta tu harta Allah. Allah rezekikan sebagai amanah sahaja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guna harta yang diamanah daripada jalan yang syarak tidak izinkan, yang ditegah oleh syarak, dipanggil khianah akan harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mal malullah. Harta tu harta Allah Ta'ala, amanah daripada Allah. Kena tunaikan amanah molek. Guna harta pada pekerjaan yang syarak tidak izinkan, yang syarak tegah, dia panggil khianah. Khianah akan harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah pekerjaan yang tidak mengizinkan oleh syarak, pekerjaan yang ditegak oleh syarak, seperti berjudi, berjoli. Gitu ada bahasa standard kita tak? Berjudi, berjoli, tu ada. Berjudi bunyi pelik aku. Berjoli. Joli. Jim waw lam ye, juli ya, bukan juli. Joli tau. J-O tau. J-O-L-I tau. Bukan je gitu. J-O-L-I. Joli. Kita tak panggil joli tau. Joli. Kita 2 L tau. Allah kuat di joli. Ke sebut mana? Tak sebut joli tau. Kalau joli tu hak biasa-biasa. Hak berat joli ya. Joli jadi J2 ke mana? Joli. Seperti berjudi, berjoli dan lain-lainnya. Mana lain-lain? Dari pekerjaan yang haram. Daripada pekerjaan yang haram. Ada ni. Adapun contoh, dia bermewah-mewah,
Hak tu bukan pekerjaan yang haram. Pada ni, tu tak berdosa. Ni ada orang dia mudah-mudah buat hukum. Orang beli barang mahal, hukumnya haram. Kenapa? Kerana membazir. Joli dia kata. Contohnya beli jam. Jam Rolex. Harga puluhan ribu. Tu membazir, hukumnya haram. Sebab jam manfaat dia nak tengok jarum. Jam harga RM10, RM20 boleh tengok jarum dah. Ni beli harga puluhan ribu, hukumnya haram. Sebab guna harta pada yang tidak dibina pada syarak. Kenapa? Itu bukan pekerjaan yang haram. Lepas tu beli mahal, ada nilai. Butuk-butuk boleh jual balik. Contoh. Tapi sayanglah harta buat gitu. Tapi jangan kata haram. Itu bukan pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang sia-sia. Dan itu bukan pekerjaan yang haram. Dulu-dulu orang ada lah. Dulu pekat dulu. Orang nak pakai kereta dia kata. Kereta potong dia boleh gerak dah. Yang dia pakai kereta mewah-mewah tu membazir. Syarat tak boleh buat dia gitu dia kata. Kita kereta kan nak berjalan je kan. Dah potong tak ada jalan. Yang cari kereta mahal-mahal tu. Dia cakap gitu. Dia kata membazir. Guna harta milik Allah. Yang mana membazir akan kena hukum dia kata. Kata mengarut. Ada yang seumpama tu. Ada satu program. Program tu yang dia macam forum gitu je lah. Bukan mengajar kuliah bukan. Adalah pakai serban, pakai jubah. Saya nak tanya lah. Ustaz ni pakai kereta mewah. Kereta duduk depan tu. Kereta BMW duduk depan tu. Kereta mewah. Tak membazir ke dia kata? Kalau setakat nak bergerak, kereta potong boleh? Cakap gitu. Ustaz ni jawab sela-sela je. Dia pun ceritalah. Ni saya duduk Terengganu. Kemarin duduk Johor. Esok kena ada Kedah pula. Lusa kena naik Kuala Lumpur. Tolak pula kena balik pula ke Terengganu. Hidup saya atas kereta dia kata. Kalau saya pakai kereta potong dia kata. Pakai demang situ dia kata. Senyap kawan tu. Pada ni. Keselesaan lagi. Keselamatan lagi. Banyak perkara lah. Hak dia nak bermewah tu cerita lain. Tapi dia nak bermewah sekalipun. Itu bukan pekerjaan yang diharamkan pada syarak. Hak ni bukan nak bermewah. Hak ni memang keperluan dia. Ada ni. Memang keperluan dia. Dia tanya dalam program tu. Mana pakar kereta mewah dia kata. Setakat nak ke situ ke sini. Kereta potong cukup dah. Ada ni. Dia kata gitu. Mana dia membazir. Satu pekerjaan yang tak baik. Orang agama gitu. Ustaz jawab okey je. Orang tanya tu orang tua. Hak ditanya ni orang muda. Dia pun jawab beraluh lah. Sebab orang tua. Pakai serban, pakai jubah. Dan orang tua tu orang panggil nama dia ustaz juga. Ustaz pun tak tahu. Tapi ada ustaz jugalah. Dia mengajar di mana wallahualam. Saya tak kenal. Cuma orang panggil dia ustaz. Dia petikai lah. Mana apa ni? Mana membazir. Membazir. Dia kata makna kehidupan dia tu. Makna dah kereta je. Dia punya urusan. Satu Malaysia. Dia bergerak sentiasa. Dia kata kalau saya pakai kereta potong. Memang demang lah. Tu bak keselesaan kurang. Bak keselamatan pula. Pada ni. Jadi mudah-mudah nak menghukum tadi lah. Beli jam Rolex hukumnya haram kerana membazir. Sebab jam hanya nak tengok waktu saja. Jam harga RM5 RM10 pun boleh RM10 RM20 boleh tengok waktu dah. Dia letak hukum gitu. Tapi yang letak hukum ni sebelum dia ada duit lah. Lepas dia duit pun beli barang mahal kau. Masa dia cakap tu belum ada duit. Ada duit beli barang mahal juga. Sebab apa? Tak sama. Ketahanan dia tak sama.
Hak kenderaan tu keperluan atas keselesaan. Ada orang jalan dekat je dibeli kereta mahal, itu kemampuan dia. Membazir tak dinamakan membazir, tapi rugilah. Duit yang banyak tu sepatutnya guna untuk perkara yang lebih bermanfaat, terutama sekali manfaat akhirah. Hanya semata-mata nak bersedak dunia, walaupun tak salah tapi rugi akhirah, itu cerita lain pula. Ada ni, ada orang kan dia perhabis pada satu benda yang dia berminat. Lepas tu nak sedekah jariah pun ni dok. Sebab apa? Ada duit hak dia minat, hak tu je dia korbankan duit dia ni. Pekerjaan haram begitu? Tidak, tapi pekerjaan yang merugikan. Kalau keperluan tu lain. Oh ni semata-mata minat, semata-mata minat, dia perhabis, dia korbankan duit. Lepas tu duit untuk sedekah jariah akhirah, manfaat akhirah tak ada, merugikan. Tapi adakah termasuk pekerjaan yang haram? Tidak, pekerjaan yang sia-sia kalau tidak ada keperluan lah. Jangan mudah-mudah menghukum orang yang beli barang mahal membazir, hukumnya haram. Jangan gitu. Jadi sekarang ni berjudi, berjoli dan lain-lain adalah pekerjaan yang haram. Itu dipanggil tidak memelihara harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah yang 6, yang paling besar adalah agama. Wajib pelihara agama supaya tidak jatuh kepada kufur. Itu yang paling besar. Dia pun bicara di bawah tu riddah atau murtad. Dan sebesar-besar wajib mukallaf memelihara ialah memelihara agama. Jangan jadi riddah dan tuangnya nama murtad. Dan inilah riddah sebesar-besar bagai kafir. Sebesar-besar bagai kafir, bukan sebesar-besar bagi kafir. Bagai ge tu saya buat bagi atas. Sebesar-besar bagai kafir. Kafir Yahudi, kafir Nasara, kafir Majusi, kafir Wasani sembah berhala. Kafir riddah lah yang lebih besar. Riddah tu jatuh agama, tuang dia namanya murtad. Murtad tu isim fa'il, tuang dia namanya murtad. Orang yang riddah. Islam tuangnya muslim, iman tuang dia mukmin, ihsan tuang dia muhsin, riddah tuang dia murtad. Beza tu. Riddah tuang dia murtad. Kita bahasa Melayu ada sebut riddah, gejala riddah. Ada tak tulisan dalam perkataan Rumi? Gejala riddah, R-I-D-D-A-H. Ada tak? Gejala riddah tak ada. Gejala murtad tak ada. Gejala riddah saya je dengar rasanya gejala riddah. Yang nak bicara riddah lah. Orang yang riddah dipanggil orang yang murtad. Islam, Muslim, iman, mukmin. Riddah, murtad, isim fa'il, orang yang riddah. Jadi hak pelihara agama yang paling besar, pelihara agama jangan jadi riddah dan tuangnya nama murtad. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Muka surat 16. Muka surat 16.
Baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka engkau ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang ni seperti kafiah yang dahulu itu dan serta segala doanya. Ini adab sebelum daripada memulai mandi wajib. Bicara sekarang adalah bicara adab ketika mandi wajib. Jadi dalam adab ni dicampur yang wajib dan yang sunat. Tapi di bawah tu didatangkanlah fardu mandi, ada 2 perkara datang di bawah. Macam dahulu bicara adab wuduk. Bicara adab wuduk pun sama juga. Dia dalam bicara adab wuduk dicampur hak sunat dengan hak wajib. Selesai barulah diakhir dengan bicara fardu wuduk ada 6 perkara. Tapi bicaranya sudah ringkas. Sama dengan adab mandi wajib. Dia akan sekalikan dengan perkara yang sunat, campur dengan perkara yang wajib. Selesai barulah didatangkan fardu mandi wajib ada 2 perkara. Tapi sebelum tu sudah cerita. Ni cerita mengambil wudu. Kemudian di bawah tu serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya. Jadi cerita dah dengan niat-niat sekali. Jadi masa bicara adab ni disekalikan perkara yang wajib dan perkara yang sunat ketika mandi wajib. Sebab adab-adab ni adalah al-khisalul mahmudah, perkara yang baik yang merangkumi wajib, yang merangkumi yang sunat. Itu dipanggil adab. Yang wajib, yang sunat dipanggil adab. Ini campurlah ni. Ini campur hak sebelum daripada mandi wajib. Yang mana sebelum mandi wajib disunatkan kena hilangkan cemar-cemar pada badan, dengan bahawa kalau kata ada najis, sunat basuh najis dahulu barulah mandi wajib. Tapi kalau dia mandi wajib serta dia sucikan najis, dia mandi wajib serta dia basuh berak, sah je mandi wajibnya. Selesai dia qada hajah, dia pun niat mandi wajib, kemudian dia pun bersekali dengan basuh berak. Okey je lah. Ada ni. Tak ada masalah. Jadi suci di tempat basuh berak tu, suci tempat tu, terangkat hada besar di tempat tu dengan air yang sama. Basuh berak, air mula-mula tempat tu duk suci lagi. Sebab banyak lagi air najis. Air tahi tu lah. Hilang air tahi, hilang sifat tahi, bersih tempat tu, terangkatlah hada besar di tempat tu dengan air yang sama dengan air yang membersihkan tempat tu. Tapi disunatkan basuh berak dululah, barulah mandi wajib. Ada ni sunat. Bukan kata basuh berak, bahkan wuduk pun gitu juga. Bahkan wuduk pun gitu. Selepas basuh berak, istinja dulu baru ambil semayang. Dah memang istinja dulu. Dak sunat je istinja dulu, ambil semayang dulu, lepas tu basuh berak kemudian. Boleh je. Lepas tu basuh berak batal lah wuduk tu, dak pandai. Basuhlah dengan belakang tangan, nak batal warnanya. Tapi tak ada awak kerja gitu. Betul lah. Memang disunatkan berwuduk, kemudian barulah istinja, kemudian barulah berwuduk. Sebab tu ada kitab pekoh lah. Macam kitab kita sama ni. Bicara istinja dahulu, baru bicara wuduk. Ada kitab bicara wuduk dahulu, baru bicara istinja.
Ada kita. Bicara wuduk dahulu baru bicara istinja. Manapun ambil wuduk dulu siap-siap, basuh begok kemudian. Diharuskan. Tapi kita ada tu saliki ni, istinja dulu, baru cerita bab adab basuh adab berwuduk. Kita bekoh ada dua tu. Ada yang tajuk istinja, lepas tu tajuk wuduk. Ada yang tajuk wuduk, baru tajuk istinja. Kamu letak tajuk istinja dulu, baru wuduk. Nak ceritanya sunat istinja, barulah ambil air semayang. Kenapa dalam kitab fiqh letak tajuk wuduk dulu, barulah istinja? Diharuskan wuduk siap-siap, basuh begok kemudian. Tapi tak ada orang kerja gitulah. Sama juga dengan mandi wajib. Sama dengan mandi wajib. Walaupun ni perkara yang dipanggil perkara yang daqiqatul daqaiq, dia panggil benda yang halu-halu, dan ada perkara fiqh yang halu-halu. Memang ada ketika mandi wajib ni ada kitab yang mengesyorkan. Ada kitab yang mengesyorkan ketika mandi wajib ni dia suruh kita, sebab biasanya kita nak mandi wajib ni, yelah kita bukan mandi wajib, mandi biasa pun kita qada hajah baru mandi kan, biasa kan. Yelah biasa gitulah. Pagi-pagi qada hajah dahulu, barulah mandi wajib. Begitulah. Biasanya. Hak jenis hak qada hajah lah, tapi biasanya gitu. Jadi memang ada dipanggil benda daqiqatud daqiqah, yang mana disebut dalam kitab. Kita ni masa kita istinja, kita mencangkung atas dua kaki. Memang sunat dia gitu. Saya ada bicara petang kemarin dalam Mani FM. Disunatkan kita qada hajah mencangkung atas dua kaki. Tandahnya atas latar, bukan tandah tinggi kemudian duduk atas tandah, bukan. Tapi terkadang orang uzur, orang yang hamil, yang hampir bersalin, memang dia tak boleh duduk atas lantai, dia kena duduk atas tandah tinggi. Tapi saya bicara hukum, orang tak ada uzur, tak ada apa, disunatkan qada hajah mencangkung atas dua kaki. Kita bicara dahulu hak adab ni adab qada hajah. Adab qada hajah dahulu sudah bicara, yang mana kita qada hajah ni disunatkan mencangkung atas dua kaki. Apabila kita qada hajah mencangkung atas dua kaki, jadi najis yang keluar tu jadi laju. Jadi kalau kita panggil kok, jadi ni lawah. Pandai lawah? Pandai lawah? Jadi masa qada hajah lawah, sebab dia sudah terbuka. Adapun kalau duduk atas tandas yang tinggi, dia menutupi, maka najis yang keluar tu akan tak laju. Jadi tak lawah. Sebab itulah disunatkan mencangkung atas dua kaki. Faham tak? Ni orang sihat lah ni, orang sihat. Tapi orang sihat pun sekarang ni jadi banyak kalau tempat-tempat tu kok dia tandas hak tinggi tu. Tandas tinggi tu dak comel. Yalah kita duduk atas tandas tinggi, paha kita kena tandas tu. Lepas tu timbul was-was pula. Tadi siapa duduk tempat yang sama ni, paha dia ada kurak ke tidak? Kalau paha dia ada kudi, jakit kumang kudi ke paha kita pula. Lepas tu kadang-kadang masuk tandas begitu, boleh nampak di atas tandas tinggi tu ada kesan tapak kasut. Makna apa tu? Orang naik duduk mencangkung atas tandas tinggi. Kalau pecah macam mana? Panggil bomba lah jawapan dia. Bukan panggil ambulans saja dengan bomba panggil. Dah lekat kaki dalam, pun orang noh lah. Ni. Tapi memang kadang-kadang tandas yang tinggi tu kita boleh tengok ada kesan tapak kasut.
Jadi nak duduk macam mana atas tu? Orang uzur lain cerita orang sihat ni. Dia mencangkung atas dua kaki, najis keluar tu cepat, maka berada dalam tandas tok lama. Kalau tandas tinggi duduk selesa pula, main talipung pula. Kalau zaman dulu pula tengok sok khabar pula, zaman dululah. Duduk atas tandas, sambil-sambil berok, sambil-sambil baca sok khabar. Selesa duduk. Berapa? Sandar belakang. Baca sok khabar. Sekarang ni main talipung. Lepas tu akan lama dalam tandas, hukumnya makruh. Tandas tu tak comel dari segi kebersihan agama dan tak comel dari segi kesihatan tubuh badan. Ada ni. Tempat yang tak comel dari segi agama, tempat yang tak bersih dari segi kesihatan, banyak kuman situ. Maka kena segera tu kena qada hajat biar lawah. Kita bukan nak cerita qada hajat, kita cerita istinja. Bila istinja, tempat tu terbuka. Sebab dia masa istinja dia kena istirkha. Istirkha saya cerita petang kemarin tu, teran n ada ni teran, bukan terang lapu tu ji, teran, faham tak ni? Tapi kita cakap terang juga, terang kok sikit. Dia berok semelik budak ni, terang sikit. Mana apa terang? Pasal lapu lah gelap, bukan terang tu. So budak tu terang lah, semelik. Kan budak semelik kan, itu sudah terang. Bukan terang hok ji tu, tapi kita cakap terang gitu lah Terengganu ni. Teran. Mana dia kena tu sikit, dia punya halaqah dubur. Wajib ya? Supaya terbuka sekalian anggota zahir. Sebab yang terbuka di halaqah dubur tu anggota zahir pada masa istinja, anggota zahir pada masa mandi wajib. Anggota zahir pada masa istinja, anggota zahir pada masa mandi wajib. Dia pun istinja, mencangkung atas dua kaki, dia pun terang sedikit. Selesai dia istinja, dia pun mandi wajib. Terkadang dia sudah tidak peduli tempat yang sama, dia halaqah dubur. Sebab apa? Sebab tadi dia sudah membersihkan tempat halaqah dubur. Itu baru membersih daripada najis tahi, belum lagi meratai untuk mengangkat adab besar. Pada ni belum lagi meratai mengangkat adab besar. Dia pun tak teringat dah. Dia pun mandi wajib tanpa dia mencangkung sedikit untuk meratakan air di halaqah dubur. Kena mencangkung lah. Ada orang share lah hak kata mandi wajib kena mencangkung ni. Orang pun komen agama tidak menyusahkan. Orang tulis mandi wajib mencangkung atas dua kaki. Dia mandi wajib ni wajib meratakan air di halaqah dubur. Nak kata macam mana? Cara mudahnya mencangkung atas dua kaki. Tak ambuh mencangkung atas dua kaki, tak ada masalah. Kaki sebelah di atas latar, kaki sebelah akak atas dinding. Wa aerobati. Dah tak mau mencangkung. Yang wajibnya meratakan air di halaqah dubur. Di masrubah tu, waktu wajib kena ratakan air. Masa kita berdiri tempat tu rapat, tutup. Nak meratakan macam mana? Kena mencangkuk atas dua kaki. Tu cara mudah. Wajib ke mencangkuk atas dua kaki? Wajib menyampaikan air di masrubah, di halaqah bulatan dubur. Cara mana? Cara mudahnya mencangkung. Dia mudah cerita, cangkunglah. Oh, agama tidak memayahkan. Ada ke mandi wajib mencangkung. Tak mau mencangkung tak apa. Tu kata angkat kaki sebelah, kekek, basuh tempat tu. Sudahlah. Dia kata menyusahkan. Jadi selama ni dia mandi tak usah kata mandi wajib lah, mandi biasa. Tempat tu dak basuh ke? Dak mandi biasa. Di masrubah, di bulatan dubur tu dak sabung ke? Dak mandi biasa pun akan mencangkuk atas dua kaki sebab kita bersabung. Sama telah ni mandi wajib. Dia kata agama tidak menyusahkan. Mana orang ni ngotor tempat tu tak pernah basuh. Tadi mandi berdiri dia tak basuh tempat tu. Kan basuh tempat tu kan. Ketika kita mandi, kita bersabung apa semua.
Hanya setakat mandi wajib, kena mencangkuk atas 2 kaki. Agama tidak menyusahkan. Baru gitu. Jadi sekarang ni, masa istinja, dia sudah mencangkuk atas 2 kaki. Dia selesai dah istinja. Masa mandi wajib, terkadang dia tak ingat dah tempat tu. Dia pun mandi wajib berdiri sampai ke sudah dah tempat tu. Di masrubah, di bulatan halaqah dubur tu. Tadi masa istinja, belum mandi wajib lagi. Ada deh. Lepas tu ada dalam kitab, dia asingkan niat. Pada masa istinja apa semua, selesai istinja, dia pun niat. Saja aku mengangkat hadap besar daripada 2 tempat ini. Dia niat gitu. Sebab niat mandi wajib ni boleh niat juzuk-juzuk. Nawaitu raf'al hadasi an hazainil mahallaini. 2 tempat ni. Aku mengangkat hadap besar ada 2 tempat ni. Boleh? Tak ada masalah. Maknanya hadap besar tempat yang lain belum terangkat. Hanya terangkat hadap besar di 2 kawasan kemaluan. Terutama di masrubah, di halaqah dubur. Niat untuk tempat tu. Bulan barulah keluar balik. Barulah mula hak macam kita ni. Hilangnya basuh tangan 3 kali. Kemudian menghilangkan cemar-cemar di tubuh. Kemudian ambil air semayang. Dia gitu. Tapi di 2 kemaluan termasuk bulatan dubur sudah terangkat hadas besar. Ada ni. Tapi kalaulah dia istinja, kemudian dia niat mandi wajib terus lalu dah, okey je. Tapi tak ada sunat ni, sunat sebelum berwuduk ni. Sunat sebelum mandi wajib ni. Belum mandi wajib, basuh tangan 3 kali, hilangkan cemar-cemar di tubuh, kemudian ambil air semayang, barulah siram air, niat mandi wajib. Tak ada lah ni. Kalau dia masa istinja, dia terus niat mandi wajib untuk satu tubuh. Memanglah terangkat hadap besar di halaqah dubur. Tapi kalau niat secara juzukkan, niat secara bahagian-bahagian. Jadi masa istinja, selesai istinja, dia pun niat. Dan kadang mencangkuk antara 2 kaki ni, dia pun niat. Saja aku mengangkat hadap besar daripada 2 tempat ini. Untuk kawasan dubur dan kemaluan hadapan. Rata molek dah. Mengangkat hadap besar di tempat tu saja. Kemudian barulah keluar tempat mandi. Sebab kita ada bacaan-bacaan. Sunat baca a'udzubillah, sunat baca bismillah, sunat baca alhamdulillah. Ini sama macam wuduk dia ada bacaan. Ditandas tidak boleh membaca. Kalau membaca hukumnya makruh. Pandai ni. Jadi dia hanya niat mengangkat hadap besar untuk 2 tempat tu saja. Sebab apa? Sebab dibimbangi selepas dia istinja, ketika mandi wajib, terkadang dia lupa untuk meratakan air di halaqah dubur, di masrubah, di bulatan dubur yang disudah sucikan pada masa istinja, qada hajah, mencangkuk atas 2 kaki. Ketika mandi wajib kemudian tu, dia tak peduli dah tempat tu. Itu tempat anggota zahir badan. Yang wajib disucikan pada masa istinja, yang wajib diratakan ketika mandi wajib. Sebab dipanggil anggota zahir. Gimana? Tapi kalau masa istinja dia tu niat mengangkat hadap besar, niat mandi wajib 1 sekian badan, sah je mandi wajib tu. Tapi tak ada bacaan langsung lah. Sebab dalam tandas tak boleh membaca a'udzubillah, dalam tandas tak boleh nak baca bismillah. Pandai ni. Berpindah kepada tempat mandi itulah, barulah baca a'udzubillah ke, baca bismillah ke, selepas berpindah ke hammam tempat mandi. Hammam tempat mandi tu sebelah. Mahalul khala, tandah sebelah. Sekarang ni ada orang share pula hak berkaitan dengan bilik mandi yang bersekali dengan tandas, dihukum tandas sekalian. Maka tak boleh nak baca a'udzubillah, tak boleh nak baca bismillah. Kalau baca bismillah hukumnya haram. Allah. Ada satu rakaman. Mahalul khala dipanggil bilik mandi. Hammam dipanggil tandas. Tu pun tukar dah.
Makhluk khalaq bukan bilik mandi, itu tandas. Hammam barulah bilik mandi. Nama pun ditukar dah. Nak cerita hukum macam mana? Kerana kalau baca bismillah dalam bilik mandi yang dihukum tandas, hukumnya haram. Kalau tandas betul-betul pun baca Al-Quran, hukumnya makruh, bukan hukum haram. Kalau tandas betul-betul baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim lah, baca Al-Qurannya, hukumnya makruh, bukan haram. Tu tandas betul-betul. Mana tandas? Ini saya bicara dah tadi, saya bicara dah ni. Mana tandas? Tandas al-makanu al-mu'addu liqada'il hajah. Saya bicara masa bicara hak bab qada hajah dah, saya dah bicara dah. Tandas al-makanul mu'addu liqada'il hajah, tempat yang disediakan bagi qada hajah. Dan kitab Bujari Mifatul Wahab, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Tempat untuk qada hajah panggil tandas, sekalipun bukan dalam binaan. Faham tak? Binaan dinding contohnya untuk terhalang aurah dilihat oleh orang. Tapi kalau contohnya dia gali lubang dalam-dalam, dia tutup, dia niatkan sebagai tempat dia nak qada hajah, tapi oleh kerana dalam tempat tu dalam kebun dia seorang, tak ada orang lain, dia tak letak apa-apa pun hadangan. Kita katalah dia letaklah mula-mula tu dia letak dengan guni contohnya. Guni ni hujan panas dia pun hancur. Akhir dia tak ganti, dia pun cangkung dalam lubang tu. Orang tak ada ni, kebun dia seorang. Itu dia panggil tandas. Panggil tandas lah. Tak ada dinding, tak ada atap. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun tempat yang disebut untuk qada hajah bukan dalam binaan sekalipun. Tak ada syarat binaan untuk tandas ni. Tempat yang disediakan untuk qada hajah, nama dia tandas sekalipun tak ada binaan. Binaan dinding untuk supaya aurah tidak dilihat. Dinding bukan syarat untuk jadi tandas. Tandas adalah tempat disediakan untuk qada hajah. Bilik mandi besar, di penjuru tu buat satu lubang. Manakah tempat untuk qada hajah? Mana tempat? Tak kenal tandas? Itulah tandas. Di sini tempat mandi. Tak ada dinding. Dinding tak ada syarat untuk dihukumkan tandas. Tanda ni. Salah satu dah bicara menyusahkan orang. Menyusahkan. Dihukum tandas belaka. Ada orang mengajar dia kata, kalau bilik mandi orang kaya tak apa, dia kata. Bilik mandi orang kaya ni di luar, maka tak hukum tandas belaka sebab luar. Oh, orang kaya tak apa pula. Kalau bilik mandi kita orang biasa ni, bilik mandi tak luar mana, jadi tandas duduk tepi tu, maka hukum tandas belaka. Tapi kalau bilik mandi besar macam bilik mandi orang kaya, tak hukum tandas sebab dia besar. Tak ada kaitan kecil besar. Tandas al-makanul mu'addu liqada'il hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah itu tandas. Mana kau tempat dia untuk qada hajah? Takkan tak kena. Itu tandas. Di sebelah tu bilik mandi. Siapa kadalah orang tua, dia pun buat langsir. Buat langsir. Cucu balik rumah tok kok, jadi mainan cucu lah. Sebab langsir dalam bilik mandi, mana ada mak dia. Mak dia langsir tingkap, langsir di pintu, langsir bilik mandi tok di bubuh. Cucu buat main lah pulaknya satu kerja. Sebab apa boleh langsir? Kerana untuk supaya jadikan bilik mandi itu bukan tandas. Dia kata tak perlu letak langsir gitu, nyusah je kata. Dia pun baru buka semula. Ayo bukan langsir. Tandas-tandas, tempat mandi. Sampai ke ada nak buat rumah Islami. Apa rumah Islaminya? Tandas pintu lain, bilik mandi pintu lain. Itu rumah Islami. Jadi rumah ada sekarang ni tidak Islami. Itu salah faham. Tapi kalau tandas pintu lain, bilik mandi pintu lain, lagi bagus. Sebab
Kalau orang bilik air banyak tak apa. Orang bilik air satu je, tandas dengan bilik mandi letak sekali. Jadi seorang je boleh guna. Walau dia nak qada hajat saja, bukan nak mandi. Kawan ni nak mandi bukan nak qada hajat, terpaksa kena tunggu. Kalau tandas pintu lain, bilik mandi pintu lain, boleh dua orang guna. Hak ni nak qada hajat, masuk pintu tu. Hak ni nak mandi, masuk pintu tu. Tiba-tiba bilik tandas dengan bilik mandi buat satu pintu. Jadi rumahnya satu tu je bilik mandinya. Orang tu bukan nak mandi pun, qada hajat, orang nak mandi boleh masuk. Tak boleh masuk tu je. Tapi tak syarat buat pintu lain-lain. Bayangkan kalau pintu bilik mandi tu tercabut, maknanya akan dihukumkan tandas sampai tempat tidur. Sebab tak ada pintu. Kan? Tandas, bilik mandi tak ada pintu, dihukum tandas belaka. Pintu bilik mandi cabut, mana bilik tidur hukum tandas juga. Dah tak. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Tandas tempat dijadikan untuk qada hajah. Tandas, hammam, bilik mandi. Di bilik mandi kita berwuduk, kita membaca, kita berzikir. Di bilik mandi itu bukan tandas. Sampai ke ada orang tua, dia tidak berwuduk dalam bilik mandi rumah anak dia. Dia berwuduk di sinki dapur. Lepas tu dia belebelkan anak dia. Sungai ajak kita mari rumah dia. Tandas sekali dengan bilik mandi. Nak ambil semang tak boleh dalam tandas, dia kata. Ambil semang bilik di sinki dapur. Ini salah pemahaman. Ada yang ajar seumpama ni. Ketika nak basuh kaki, angkat kaki atas sinki. Reboh tua tu nanti. Ada orang tua, mana tempat ambil semayang? Noh, tempat basuh kereta luar. Tempat garah ada tempat basuh kereta kan? Situ tempat ambil semayang. Aurahnya terbuka, mak haji ni. Kenapa mak ambil semayang luar? Tandas bilik-bilik mandimu. Dia mahu anak dia beli rumah siap dah, bukan buat rumah sendiri. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah, tepi tu tandas. Ni tempat mandi. Salah satu dah menyusahkan. Kita faham boleh. Tandas al-makanul mu'addu liqada'il hajah wa illam yakun fi bunyanin. Tandas tempat disediakan untuk qada hajah sekalipun bukan dalam binaan. Binaan contohnya dinding tadi yang memisahkan antara tandas dengan bilik mandi ada untuk supaya aurah terlindung. Tapi oleh kerana pintu bilik mandi sudah ditutup, aurah sudah terlindung, tak syarat letak dinding antara tandas dengan bilik mandi. Berwuduk tapi dia tak baca bismillah. Dia ketika ambil wuduk dia kata tandas. Salah. Memang kita berwuduk sama, mandi wajib sama, tandas bukan tempat dia. Dah berwuduk dalam bilik mandi, mandi wajib dalam bilik mandi. Bilik mandi sebelah, tandas sebelah. Tak capu. Dia kata capu. Tak capu. Dia kata capu. Capu macam mana? Tempat tu boleh berok, tempat mandi boleh berok. Gitu, capu. Capu mana capu tanya? Capu dia kata pintu satu. Capu ni makna pintu satu masuk sekali. Tempat nak capu kata. Ke capu? Atas mangkuk tandas boleh qada hajat. Tempat mandi boleh qada hajat. Tu, mari capu. Dok, memang qada hajat situ. Situlah tandas. Capu ke mana? Salah pemahaman. Saya dulu pun mula-mula belajar dulu pun saya ada tersilap faham seumpama tu juga. Lepas belajar kemudian barulah nyata. Tandas walaupun bersekali pintu, dinding dengan bilik mandi, tandas tempat qada hajah, bilik mandi tempat mandi, dia tidak bersekali. Walaupun hanya satu pintu sekalipun. Jadi balik cerita tadi, jadi pada masa istinja sudah membersihkan tempat bulatan dubur, dibimbangi ketika mandi wajib terlupa nak meratai kembali air di masrubah tu. Maka ada kitab yang menggalakkan bahawa dia niat untuk mengangkat hadas besar di tempat di istinja. Di tempat di istinja untuk mengelakkan bahawa
dia terlupa untuk meratakan air di tempat yang sudah bersih ketika dia istinja sebelum tu. Ada ni. Ni sebelum mandi wajib. Kemudian dalam kitab ni dia tak cerita panjang. Dia cerita hanya secara ringkas bermimpi, jima, haid, nipah, wiladah, 5 perkara yang menyebabkan wajib mandi. Bermimpi atau jima atau haid atau nipah atau wiladah, 5 perkara. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia ada 6 perkara. 6 perkara yang mewajibkan mandi. 6. 3 perkara berlaku pada lelaki dan berlaku pada perempuan, iaitu bermimpi, bersetubuh dan mati. 3 perkara yang bakinya hanya berlaku pada perempuan sahaja, haid, nipah dan wiladah. Berarti perkara yang mewajibkan mandi atas orang lelaki 3 perkara, atas orang perempuan 6 perkara. Ditambah dengan mati. Tapi sini tak bicara mati. Dia hanya bermimpi keluar mani, jima, haid, nipah dan wiladah. Kenapa tidak didatangkan mati? Dia mati ni memang dalam setengah kitab dia sekalikan 6 perkara. Tapi mati ni lain. Sebab mati tidak menyebabkan berhadap besar. Sekarang bicara yang menyebabkan berhadap besar, maka wajib mandi untuk mengangkat hadas besar. Adapun mati bukan menyebabkan berhadap besar, maka tak masuklah. Tapi nak kitab fiqh dia masuklah mati tu. Yang kedua pula, bicara sekarang ni wajib atas diri masing-masing. Diri yang bermimpi keluar mani, diri yang bersetubuh. Adapun mati kewajipan atas orang hidup, tak wajib atas diri yang mati. Kewajib atas orang mati mandi. Ada ni, tidak sama. Yang pertama, 5 perkara yang kita ada tersaliki ni menyebabkan berhadas besar. Adapun kalau mati tidak menyebabkan berhadas besar. Wajib mandi atas orang hidup yang lain, bukan atas tuan diri. Faham tak ni? Kemudian pula, apabila bicara rukun mandi nanti, mandi rukun dia ada 2. Niat yang pertama, yang kedua meratakan air. Ketika memandikan jenazah, mayat, hanya wajib 1 perkara saja, meratakan air saja. Adapun niat ketika memandikan jenazah, hukumnya sunat juga. Kan tak sama tu kan? 5 perkara ni sama-sama berhadap besar. 5 perkara ni sama-sama wajib atas tuan diri, kena mandi wajib. 5 perkara ni menyebabkan berhadap besar, dia mandi wajib ada 2 rukun. Niat yang pertama, yang kedua meratakan air. Adapun mati yang pertama bukan berhadap besar. Yang kedua bukan menjadi kewajipan atas tuan diri, dia buat kewajipan atas orang lain yang hidup. Yang ketiga, ketika memandikan mayat, ketika memandikan jenazah, yang wajib hanya ratakan air saja. Niat hukumnya sunat juga. Saja aku mandikan atas ini mayat kerana Allah. Niat tu hukumnya sunat juga, tidak menjadi wajib. Jadi tak sama 5 perkara ni dengan mati. Waktu dalam kitab ada tersalikin, dia tak datangkan mati. Dia hanya datangkan apabila bila engkau tengah janabah daripada mimpi atau jima atau haid atau nipah atau wiladah, 5 perkara saja. Tidak ada atau mati, tidak ada dalam kitab ni. Ada ni. Tapi biasa kitab fiqh ni dia akan datangkan 6 perkara
termasuk mati. Kemudian hak yang mewajibkan mandi yang pertama adalah keluar mani. Bermimpi. Bermimpi itu dengan bahawa keluar mani. Bukan bermimpi keluar mani. Ghalibnya keluar mani ni daripada bermimpi. Keluar mani ghalib dia bermimpi. Dia bermimpi. Dalam bermimpi tu bermimpi bersetubuh. Tiba-tiba bangun pagi tak ada air mani. Maka tak wajib mandi. Bukan mimpi yang mewajibkan mandi. Sebab dia bukan bersetubuh sungguh. Keluar mani yang mewajibkan mandi. Tiba-tiba tidak ada kesan air mani yang keluar. Maka tidak menjadi kewajipan. Dia mandi wajib. Dia bermimpi bersetubuh. Bukan bermimpi bersetubuh yang mewajibkan mandi. Keluar mani itu. Yang berpunca daripada bermimpi bersetubuh. Keluar mani itu yang mewajibkan mandi. Sama ada dia bermimpi bersetubuh ke, ataupun dia tak ada mimpi apa-apa. Tak ada mimpi apa-apa. Bangun pagi tengok Allah ada kesan air mani di seluar dia contohnya, ataupun di atas lembek dia contohnya, maka dia wajib mandi juga. Sebab apa? Sebab ada kesan air mani yang mana dia tidur seorang diri. Dia tidur seorang diri. Kalau tidur ramai-ramai tu cerita lain. Dan kita pekor dibicara panjang lah. Tidur ramai-ramai. Kan duduk hostel kan, hostel asrama. Memanglah katil masing-masing. Tapi time tidur mana? Bergelimpangan. Apa kata? Mana? Bergelimpangan. Tidur kadang-kadang kaki atas muka aku kudang sekali. Katil masing-masing. Tu tak sedap tu. Dia jenis budak-budak asrama kan. Tidur tu tidur. Tu kata bergelimpangan. Bangun pagi, ada air mani atas satu lembek contohnya. Dia lembek, bukan dia orang. Kalau dia orang tu dia. Siapa semalam bermimpi keluar mani? Saya tak ada bermimpi. Awak? Saya pun tak ada juga. Tak ada seorang bermimpi. Tak ada. Dah siapa ni? Tak tahu siapa. Maka hanya sunat saja ramai-ramai tu mandi. Tak wajib. Sebab apa tak tahu? Tapi kalau tidur ramai-ramai, air mani tu ada di seluar dia. Dia lah. Takkan air mani orang lain pula pergi sirang atas dia. Dia lah. Tapi kalau tidur seorang, air mani ada atas lembek tempat dia tidur seorang, maka dia wajib kena mandi walaupun tak ada bermimpi apa-apa. Yang mewajibkan mandi bukan bermimpi. Yang mewajibkan mandi adalah keluar mani yang berpunca ghalibnya, kebiasaannya daripada bermimpi. Bermimpi bersubuh, kemudian keluar mani. Keluar mani tu yang mewajibkan mandi. Kita kata bermimpi ni, dia cerita ghalib dia lah. Sebabnya bermimpi, maka keluar mani. Keluar mani itulah yang mewajibkan mandi. Tapi dalam kitab kita tak bicara lah. Dia perkakah gitu je. Daripada mimpi, atau jima, atau haid, atau nipah, atau wiladah gitu je. Mati tidak didatangkan. Kemudian dia tidak menghuraikan satu-satu perkara yang mewajibkan mandi, bermimpi keluar mani, jima, haid, nipah dan wiladah. Dia terus pergi kepada mandi. Yang sudah mengelepasnya, disunatkan hilang cemar-cemar lebih dahulu, bersabun lebih dahulu, dan baru mandi wajib. Tapi bukan maknanya saya ada sebut mengelepah. Bukan sudah mandi baru niat mandi wajib. Mengelepah ada orang komen lah. Dia kata ada orang mengajar dalam TikTok. Dia kata siap dah mandi barulah niat mandi wajib. Dan ada mengajar dalam TikToknya, dia masa mandi wajib lupa niat. Lupa niat masa mandi wajib. Boleh niat selepas mandi wajib. Niat apa? Sudahlah mandi. Ni pelik belaka lah. Dikatakan ada dalam TikTok ustazah yang mengajar. TikTok mana tak tahulah. Masa mandi wajib dia lupa niat. Masa mandi wajib dia lupa niat. Boleh niat selepas selesai mandi wajib? Tak boleh. Niat mandi wajib ada di permulaan, air kena di anggota tubuh.
Maka bila selesai engkau daripada mengambil air semai itu, maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepala 3 kali serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya. Jadi berwuduk adalah sebelum daripada mandi wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.